العالمين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ucapkan kepada Fadil Ustaz Rifki dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang dapat bersama dengan kita pada malam ini. Jadi hari ini kuliah bulanan kita pada bulan Jun, sebelum kita masuk ke bulan Julai, sebelum kita masuk ke bulan Julai. Alhamdulillah hari ini direzekikan kita untuk sekali lagi berkumpul bagi mengimarahkan majlis ilmu kita, dan tajuk yang kita bawa, kita ketengahkan pada malam ini. Bagi saya tajuk ni amat istimewa sebab saya sendiri pun kadang-kadang ada masalah ni. Ibadah pasca Ramadan. Bagaimana kita nak mengekalkan momentum Ramadan. Jadi sebagaimana kita tahu sebelum Ramadan kita ada bulan Rejab, bulan Syakban yang kita dah get ready lah, dah gear up dah, kita nak masuk Ramadan. Dan Ramadan kita bersungguh-sungguh menunaikan ibadah. Jadi apabila Ramadan datang meninggalkan kita, Syawal meninggalkan kita, Zulkaidah bahkan meninggalkan kita. Jadi soalan ni, di manakah ibadah kita sekarang? Adakah momentumnya masih kuat ataupun dah mula lesu, dah mula kepenatan, mencari-cari jalan nak kembali momentum sebagaimana di bulan Ramadan agar ianya kekal sehingga Ramadan yang akan datang. Jadi hari ini direzekikan kita untuk sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rifki Maidin yang merupakan guru Adiwira Negeri Johor, pendakwah bebas dan juga Imam 2 Masjid Jami' dan Siti Ainuddin Wahid Skudai Johor. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemputlah Ustaz untuk meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Marina, seterusnya sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam majlis ilmu, walaupun sebenarnya kita tak pernah bersua sebenarnya. Saya di Johor dan ramai yang berada di Penang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala catatkan ini sebagai sebab untuk kita dapat taman syurga dalam kubur-kubur kita, kerana kita berhimpun di taman syurga walaupun kita pada hakikatnya tak pernah berjumpa. Apabila menceritakan tentang ibadah pasca Ramadan ni, sebenarnya ramai yang bermasalah. Saya sendiri pun bimbang-bimbang termasuk dalam golongan ini juga. Kerana apa? Kerana disebut oleh Yusuf Qaradawi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Kalaulah Al-Qaradawi pesan, maknanya ada masalah lah tu. Kunu rabbaniyin, kamu ni kena jadi rabbani, ahli ibadat, yang sentiasa ahli ibadat. Wala takunu ramadaniyin, jangan kamu jadi ahli Ramadan. Kamu kena jadi rabbani, bukan ramadani. Rabbani maksudnya orang yang ada sifat Rabb, ada sifat menghargai Rabb, iaitu orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ramadaniyin, orang yang beribadat kerana Ramadan. Dia beribadat kerana Rabb, yang kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semuanya kerana Rabb, kerana Allah, Tuhan semesta alam. Maka kita jadi rabbani, insan rabbani, bukan insan ramadhani. Ramadhani ini diibadat kerana Ramadan. Jadi untuk mengekalkan momentum ini, sebenarnya Allah telah programkan kepada kita supaya kita ni masuk program. Bila kita masuk program, insya-Allah momentum tu tak lemah lah, tak malap lah. Kenapa? Kerana selepas daripada Ramadan ada program puasa 6. Tengok. Dia ada. Puasa 6, lepas tu masuk pula Zulkaidah, dia ada puasa hari putih. Masuk Zulhijjah lagi power. Zulhijjah ni ada pula Allah Taala sediakan hari yang paling baik kita buat amal. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari yang amalan yang Allah Taala paling suka hamba dia buat
lebih daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sehingga alim ulama kita membicarakan tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Mana lebih tinggi rankingnya? Maknanya nak suruh kekalkan momentum Ramadan, Allah Ta'ala datangkan pula 10 awal Zulhijjah. Maknanya program ni Allah dah program dah pada kita. Cuma kita ikut. Jadi 10 awal Zulhijjah ni dari segi siang lebih besar daripada 10 akhir Ramadan. Dari segi siang. Dari segi malam menang 10 malam Ramadan. Tapi dari segi siang ni sebab Nabi sebut dah, tidak ada hari yang paling Allah sukai kita buat amal ibadat lebih daripada bulan apa? Bulan Zulhijjah. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan malam-malam. Nak bagi tahu malam 10 awal Zulhijjah ni power juga. Nabi bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Ulama-ulama tafsir sebut malam-malam 10 ni ialah malam 10 awal Zulhijjah. Jadi kalau kita nak kekalkan momentum amalan kita ni kuat, kita kena tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada 10 Zulhijjah sebagai rentetan kepada apa yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan. Jadi 10 Zulhijjah ni dia charge pula bateri kita sebenarnya. 30 Ramadan, lepas tu charge pula bateri dengan 6 Syawal. Kemudian 10 Zulhijjah ni kita charge pula bateri kita, buat amal banyak-banyak di 10 awal ni. Tak lama dah Jumaat ni start. Jadi timbul pula persoalan, nak buat apa ni amalan ni? Maka Nabi SAW sebut di antara 10 hari ni, perkara paling besar sekali amalan untuk kita dapat kehebatan menjadi hamba Allah. Pertama sekali kena korban. Orang buat haji lah. Pertama sekali kena korban. Sebab hari hebat tu, korban tu, Yaumun Nahri. Baik. Kemudian 9 hari bulan hari Arafah. Hari Arafah tu hari yang amat disuruh kita puasa sunat. Sehingga Allah Ta'ala menjanjikan berdasarkan sabdaan Nabi keampunan dosa 2 tahun. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Ditanya Rasulullah kelebihan puasa hari Arafah. Maka Rasul jawab, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanataini. Aku berharap Allah Ta'ala ampunkan dosa 2 tahun. 2 tahun orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah. Itu pada hari Sabtu. InsyaAllah kalau kita buat raya hari Ahad, hari Sabtu tu kita puasa. Ganjarannya Allah ampun dosa tahun lepas dan tahun akan datang. Kemudian kelebihan yang ada juga pada hari Tarwiyah tu, hari 8 tu. Jadi oleh kerana 3 hari ni lebih dalam setahun, ada hari 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah ni hari permulaan ibadat haji. Maka oleh kerana dia berjiran dengan hari-hari 7, hari 6, maka 1 sampai 7 tu mendapat kelebihan kerana berjiran dengan 3 hari yang power. Jadi kalau kita buat ibadat pada 1 sampai 10 tu Allah suka. Jadi antara benda ibadat yang boleh kita lakukan, 2 itulah yang saya sebut tu. Lain lagi Allah Ta'ala berfirman dalam surah cerita tentang haji. Allah Ta'ala sebut wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Kamu panggillah wahai Nabi Ibrahim orang buat haji. Pasti kamu akan dapati orang akan datang buat haji dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada juga orang buat haji naik unta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari ceruk rantau yang jauh. Kenapa mereka datang buat haji? Liyashhadu manafi'a lahum. Kerana mereka nak tengok manfaat-manfaat yang ada dalam ibadat haji. Lagi wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka nak berzikir mengingati Allah pada hari-hari tertentu. Ulama-ulama tafsir sebut hari-hari tertentu ialah 1 sampai 10. Jadi Allah Ta'ala sebut wa yadhkuru smallah, dan mereka zikir kepada Allah pada hari-hari tersebut. Maknanya amalan seterusnya ialah berzikir kepada Allah. Zikir mana? Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad.
fa'aksiru fihin at-tahlil wat-tasbih wat-tahmid wat-takbir. Maka hendaklah kau perbanyakkan pada hari-hari tersebut 1 sampai 10. Perbanyakkan apa? Perbanyakkan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu antara zikir-zikir yang perlu kita banyakkan. Jadi alim ulama kita telah senaraikanlah antara amal-amalan 1 sampai 10 selain daripada zikir juga perlu untuk kita puasa sunat. Jadi kalau orang tanya boleh tak Ustaz puasa sunat 1 sampai 9? Saya nak puasa penuh. Jawapannya fatwa daripada Darul Ifta Al-Misriyah menyatakan boleh walaupun dari segi dalil-dalil hadis tak adalah Nabi buat, tetapi Nabi sarankan supaya buat amal ibadat pada hari-hari tersebut. Bila Nabi sarankan buat ibadat pada hari-hari tersebut, antara ibadat yang sifatnya tak berhenti ialah ibadat puasa. Kalau semayang, kita 10 minit, 20 minit semayang, kita berhenti. Kalau baca Quran, 1 juzuk baca Quran, kita berhenti. Kalau puasa, dia tak berhenti dah. Tidur pun puasa, apa-apa pun puasa, sampailah buka puasa. Jadi, kerana itu adalah ibadat yang sifatnya berterusan, maka alim ulama kita kata tak apa. Siapa-siapa nak puasa 1 sampai 10. Itu makna saya nak bagi tahu momentum dihidupkan kembali di bulan Zulhijjah. Momentum mana? Momentum yang telah diprogramkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nak dapat benda ni, kena belajarlah. Baru tahu, oh ada kelebihan rupanya. 1 sampai 10 Zulhijjah, semangat pula. Dia gitulah manusia ni. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu ada waktu dia bertambah, ada waktu dia berkurang. Jadi waktu bertambah, kita pun bersungguh. Allah pun bantu pula, diikat pula setan-setan di bulan Ramadan. Jadi semangatlah kitanya. Lepas tu ya lepas. Bila lepas sudah. Kuranglah sikit semangatnya. Tapi walaupun kurang semangat, Allah Ta'ala bagi kelebihan-kelebihan lain. Contohnya kelebihan Zulhijjah. Jadi dapat tahu kelebihan ni, kenalah kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi momentum naik balik. Jadi yang pertama, ikut program yang telah Allah programkan. Yang kedua, duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Dia lain sikit. Dia punya momentum hidup balik. Okey, baik. 2. Okey, 2. Yang ketiga, dia kena banyak bersohbah. Bersohbah dipanggil mujalasatus salihin. Duduk dengan orang-orang saleh. Dia tak boleh. Dia duduk dalam keadaan jama'i, berjemaah. Dia kalau duduk seorang ni memanglah man arada buhbuhatal jannah falyaltazimil jamaah. Siapa yang nak kerehatan dalam syurga, dia tak boleh duduk seorang. Dia duduk dalam jama'i. Dia semangat sikit buat ibadat ni. Kalau jama'i ni dia ada. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz boleh tak kita buat program khatam Quran dalam grup WhatsApp tu? Hari ni orang ni baca juz 1, orang ni baca juz 2. Adakah dianggap khatam? Mereka menanya saya. Adakah dianggap grup kita khatam? Jawabnya grup khatam tu tak adalah. Cuma dia dapat momentum semangat. Orang lain dah habis dah. Juz 1 aku tak habis lagi. Dia dapatlah momentum semangat tu. Dan 1 sampai sebulan dia khatam juga. Sebab dia rotate kan. Maknanya dia baca juz 1 hari ni, besok juz 2. Akhir sekali dia khatam juga. Khatam individu tu ada. Khatam secara grup tu tidak dianggaplah khatam. Takkan majlis grup tu dapat khatam. Tak ada. Tapi dia dapat satu nilai, satu unsur kebersamaan yang boleh memberikan kekuatan untuk melaksanakan amalan. Dan benda ni Nabi suruh. Sebab Nabi kata, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala akan makan kambing yang duduk seorang-seorang daripada duduk seko-seko daripada gerombolan. Jadi kita ni duduk dalam gerombolan orang-orang baik, insya-Allah momentum tu kuat. Dipanggil mujalasatus salihin. Dan benda ni kesan dia besar. Antara kesan besarnya orang baca surah Kahfi, dia nampak tahu lah. Orang baca surah Kahfi, dia akan tahu dalam surah tu ada kisah anjing. Allah Ta'ala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada orang kata anjing tu, ada orang kata
Ashabul Kahfi itu 3, iaitu Kristian Milkiyah. Kristian Milkiyah dia kata Ashabul Kahfi 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Kristian Yaqubiyah pula dia kata 5 orang, yang keenam anjing. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada pula yang kata 7 orang dan yang ke-8 tu anjing. Apa saya nak cerita? Nak cerita anjing. Kenapa Allah Ta'ala sebut anjing tu? Tak kira lah 3 orang ke, 5 orang ke, 7 orang ke, anjing tetap ada. Allah abadikan anjing ini di dalam surah Al-Kahfi kerana anjing ni duduk dengan orang soleh. Walaupun dia hanya seekor anjing, tapi dia berdampingan dengan 7 orang yang soleh. Maka Allah abadikan anjing ini dalam Quran. Orang baca setiap hari Jumaat. Cerita anjing ni. Apa lebih anjing ni? Lebih 1 je. Dia duduk dengan orang soleh. Apa lagi kelebihan dia? Tak ada dah. Tu je. Dia duduk dengan orang soleh. Allah abadikan, Allah kekalkan. Sama juga. Kita ni kalau kita duduk dengan orang soleh, insya-Allah. Kalau amalan kita Allah kekalkan. Allah kekalkan amalan kita. Baik. Berapa dah? 3. Yang keempat. Yang keempat, antara perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu kurang sikit amal ibadat dia, berat nak buat ibadat kerana banyak dosa. Jadi, bila banyak dosa, kita berusaha untuk banyakkan istighfar. Bila kita banyakkan istighfar, amalan momentum nak buat baik macam Ramadan, dia akan kuat balik. Kenapa? Kerana dosa kita Allah Ta'ala ampunkan, jadi dia ringan nak buat ibadat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Ibnu Mardawih. Cerita tentang dalam kitab Ad-Durrul Mansur ketika mentafsirkan surah Al-Qalam. Dia sebut innal 'abda la yudhnibu dzamba fayuhramu bihi qiyamal lail. Sesungguhnya hamba Allah ni kalau dia buat dosa, maka tersekat dia daripada qiyamul lail. Satu kesambung dosa. Jadi payah je nak bangun lah, rasa berat nak buat ibadat lah. Antaranya sebab dosa dia berat. Dosa dia yang memberatkan ibadat dia. Satu. Wa innal 'abda la yudhnibu dzamba. Yang kedua, fayansa bihil baba minal ilm. Yang kedua, seorang tu kalau dia buat dosa boleh menyebabkan lupa ilmu. Lupa ilmu. Dua. Sebab tu kalau kita tengok budak-budak ngapal Quran ni kan, dia ambil SPM tu setahun je. Tapi kagum gitu. Dia boleh. Johan tilawat Johan hafazah Al-Quran peringkat 1 hingga 20 juzuk. Adalah pelajar yang ambil kejuruteraan letrik. Dia ambil program pensijilan tahfiz dan juga pensijilan tahfiz dan engineering. Maknanya dia masuk kursus lepas SPM. Dia ngapal Quran dah di madrasah. Bukan di madrasah, di sekolah menengah ni. MRSM ke, Ulul Albab ke. Dia dah ngapal dah 30 juzuk. Kemudian dia hanya dapat sijil sekolah lah. Tak dapatlah sijil yang diiktiraf. So dia buat program pensijilan tahfiz Quran bersama dengan program akademik. Jadi dia masuk program tu. Jadi sekarang dia tengah buat kejuruteraan elektrik. Tapi dalam masa sama dia buat program pensijilan tahfiz Quran dengan JAKIM ni. Kita doalah, saya cerita ni supaya kita ni mak-mak ni, atuk-atuk ke, nenek-nenek ni dipikir kalau boleh dalam majlis ilmu ni aku nak cucu aku gitu juga. Seorang profesional yang ngapal Quran. InsyaAllah. Berkat kita doa dalam majlis ni kan. Jadi bila bertanding peringkat kebangsaan baru ni, dia masuk tandingan 1 hingga 20. Johan 1 hingga 20, saya pun tengoklah. Hebat ni budak ni. Kerana apa? Kerana dosa dia tak banyak. Sebab dia ngaji Quran dah. Dosa dia tak banyak. Dia ngaji Quran. Jadi bila dosa tak banyak, ilmu dia lekat. Fayansa bil baba minal ilmi. Kita ni ya Allah, baca Quran lupa aja. Baca wal asri habis wati. Baca tabarakalladzi habis dengan sejadah. Tu perangai kita.
Molek-molek tabarakalladzi sampai wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu dah. Terus masuk surah As-Sajdah. Sebab kita ni kekuatan ingatan tak kuat mungkin kerana dosa banyak, istighfar banyak-banyak insya-Allah. Baik, itu yang kedua. Yang kedua, penyebab kepada lupanya ilmu adalah dosa. Baik, yang ketiga kata Nabi SAW, wa innal 'abda la yudhnibu adh-dhanba fayuhramu bihi rizqan kana qad huyyi'a lahu. Ada orang yang buat dosa maka Allah sekat rezeki. Sedangkan rezeki itu sudah tersedia untuknya. Maka ketika Nabi sebut yang ketiga ni, Nabi baca ayat Quran dalam surah Al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihina wa la yastathnun. Maksud dia, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan ujian kepada tuan punya kebun. Yang mana tuan punya kebun ni 3 beradik. Sebelum daripada 3 beradik ni memiliki kebun tu dimiliki oleh ayah pada 3 beradik ni. Jadi ayah dia ni sebelum nak jual buah-buahan yang ada dalam kebun tu, dia akan sedekah pada fakir miskin dulu. Sedekah baru dia jual. Dapat pusaka pada anak 3 beradik ni. Anak 3 beradik ni duk fikir ayah tak apa cerdik. Baik kita jual berhabis dulu. Maka waghadau ala hardin qadiri. Dipakat 3 orang ni, pagi esok kita pergi ambil buah dulu lagi sebelum orang fakir dan miskin dapat. Kita ambil kat kita dulu. Jadi dia telah melakukan satu kesalahan. Bila dia cari kebun, tengok hilang. Mana kebun? Rupanya kebun sudah terbakar. Jadi sebenarnya rezeki dah ada dalam kebun tu untuk dia, tapi sebab dosa dia Allah bakar ni. Maknanya sebab ketiga penyebab buruk kesan buruk dosa ketiga ialah menyebabkan rezeki yang sudah tersedia akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi 3 sebab ni, salah satunya yang pertama tadi, berat nak buat ibadat kerana apa tadi? Kerana dosa. Maka oleh kerana tu, kalau rasa berat nak buat ibadat, antaranya istighfar. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah ampun dosa kita, maka ringan badan kita buat ibadat. Sekarang momentum tu sudah kurang mungkin kerana dosa-dosa kita, dan kita kena rasa dosa kita ni ada di sisi Allah Ta'ala, maka kita pun istighfar banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Maka dengan istighfar tu dia akan ringankan dosa kita dan akan senangkan kita buat ibadat. Itu penyebab antara boleh momentum Ramadan tu hidup balik. Okey, itu yang keberapa dah tu? Saya punya nak buat slide tak boleh. Laptop saya rosak. Saya hantar kedai. So saya guna ni lah. Tak ada laptop lah. 4 dah. Okey, 4. Yang kelima, pastikan berusaha untuk dapat kemanisan ibadat. Dia tak jadi ibadat sebab tak berapa manis. Kalau orang dapat kemanisan ibadat, dia buat sebab dia rasa manis. Antara sebab ketidakmanisan ibadat dalam diri kita, Nabi sebut yang ni untuk orang lelaki ni. Ini hadis ni untuk orang lelaki sebenarnya. Tapi tak apalah. Innan nadhara ila mahasinil mar'ah sahmum masmumum min sihami iblis faman tarakaha adaqahu Allahu ta'ma ibadatin tasurruh. Buka kitab Penawar Bagi Hati ada sebut hadis. Innan nadhara, sesungguhnya memandang, ila mahasinil mar'ah, kepada kecantikan orang perempuan. Kan orang lelaki yang tak jaga pandangan ni. Dia merupakan sahmum masmumum min sihami iblis, satu panahan beracun daripada panahan-panahan iblis. Faman tarakaha, siapa-siapa yang tinggalkan melihat benda-benda buruk ini, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia adzaqahullah, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia dapat rasai ta'ma ibadatin, keladatan ibadat. Yang mana keladatan ibadat tu kalau dia dapat rasai, tasurruhu, dia akan gembira dengan ibadat. Jadi orang lelaki lah ni antaranya. Jadi sebenarnya itu, kalau kita faham hadis ni, maknanya
apa-apa dosa lah. Apa-apa dosa boleh kita usaha untuk kita jauhkan. Takut-takut dia boleh mengganggu kemanisan ibadat kita. Maknanya, tapi dalam hadis ni secara khususnya dosa melihat, dosa pandangan lah. Tapi kalau kita luaskan skop pun mudah kita cakap, kalau dosa tu dia boleh menyebabkan kemanisan ibadat tu kurang. Itu yang kelima. Jadi kita nak supaya manis ibadat. Dia rasa manis ibadat ni antaranya bila ada penghayatan. Saya bagi contoh. Bila kita dah biasa baca surah Kahfi setiap Jumaat, contoh. Kalau kita tak baca, kita rasa macam tertinggal sesuatu benda dalam hari. Gitulah maknanya. Kerana apa? Kerana dah manis. So nak dapat manisnya ibadat tu, dia kena ada istiqamah. Itu yang keenam. Istiqamah buat benda baik. Istiqamah je. Islam ni dia tak suka hari ni baca juzuk, esok langsung tak baca. Dia lebih suka baca khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ialah sifatnya konsisten. Wa in qalla, walaupun sikit. Dia memang amalan dia sehari 3 like, sehari 3 like, sehari 3 like. Okey. Daripada hari ni juzuk, besok tak ada langsung. Dia panggil istiqamah. Baru dia dapat manis ibadat tu. Kalau dia tinggal, dia rasa macam satu kesalahan. Tinggal, salah ini tinggal. Dia maknanya dia programkan dalam hidup dia, dalam kehidupan dia seminggu sekali dia kena habiskan surah Al-Kahfi. Mesti. Seminggu sekali kena habiskan surah Al-Kahfi. Jadi kemestian dalam hidup dia, maka dia akan jadi dengan sendirilah kemanisan tu dapat. Kemanisan buat ibadat tu. Jadi kita haraplah bulan Ramadan tu kita buat, masuk bulan Syawal kena buat lagi, baru dia rasa baru dia rasa nikmat buat ibadat. Kalau tak, dia tak rasa nikmat buat ibadat. Baik. Jadi di situ kena ada nilai istiqamah. Dan orang istiqamah dalam ibadat ni Allah Taala bagi kelebihan. Kita tengok kelebihan istiqamah. Kelebihan istiqamah ni Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Surah Al-Ahqaf. Baik. Allah Taala sebut innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Yang payah. Istiqamah lah yang paling payah. Thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihim. Maka akan turun kepada mereka. Turun apa? Al-malaikah, para malaikat. Alla takhafu, malaikat ni kata jangan takut. Wala tahzanu, jangan bimbang. Surah Al-Ahqaf pun ada, Fussilat pun ada. Surah Fussilat ni ayat 30. Ayat 30. Kalau ada Quran juzuk 24. Quran muka surat 480. Surat 480. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia ni istiqamah dengan keimanan dia, dengan ibadat dia. Kalau dia istiqamah, apa dia dapat? Malaikat akan turun kepada dia. Malaikat akan kata apa? Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannah, dan kamu akan dapat syurga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kamu. Baik, ulama-ulama tafsir kata, malaikat ni turun bila? Yang pertama waktu nak mati. Jadi kita semangat sikit nak terus ibadat ni. Bila kita dengar cerita-cerita macam ni. Ketika nak mati, malaikat turun. Malaikat kata, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannah, kamu boleh syurga. Jadi orang nak mati, dia takut dan dia bimbang. Kemudian masuk dalam kubur pula. Itu yang kedua. Yang pertama ketika nak mati. Yang kedua ketika dalam kubur.
Dalam kubur masuk sunyi, takutnya malaikat kata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu dapat syurga. Jadi lega sikit. Kemudian yang ketiga di padang mahsyar waktu bangkit. Malaikat bagi tahu pula. Baik. Orang nak mati ni dia ada dua benda. Satu dia takut, satu dia duka cita. Pertama dia takut nak hadapi mati itu dan apa yang berlaku selepas mati. Kita kalau biasa berbual dengan orang-orang yang dah mati, orang-orang yang dah mati, boleh buat orang yang nak mati. Orang nak mati, saya ingat almarhum ayah saya bila berbual dengan dia, dia dah sakit kanser, dia dah rasa dah nak mati. Dia kata ayah bimbang dua kali. Pertama bimbang nanti mati lagu mana lah akan berlaku dalam kubur. Itu bimbang. Satu lagi tahzanu, dia duka cita. Duka cita tu maksud dia, adik kau kecil lagi. Jadi dia serabut duka cita. Adik kau kecil lagi yang bongsu umur 10 tahun. Kalau ayah mati macam mana lah adik-adik kau. Kau tak apalah bila belajar dah. Jadi dua benda ni. Kalau orang nak mati dua benda ni. Dia takut nak menghadapi apa yang akan datang. Dan dia bimbang nak tinggal apa yang dah ada. Jadi bila takut dan bimbang ni, datang malaikat bagi tahu. Jangan takut, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannah. Kamu dapat syurga. Ini untuk siapa ni? Ini untuk orang istiqamah. Jadi agak-agak kita dapat. Takut tak dapat lah. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan dulu banyak buat amal. Bulan tak Ramadan tak banyak buat amal. Takut-takut malaikat tak turun, kesian. Jadi bila kita baca benda macam ni, tak boleh. Jadi momentum naik balik. Naik balik momentum. Kenapa naik balik? Sebab kita faham kelebihan istiqamah. Dan Nabi puji. Nabi puji orang-orang istiqamah ni. Dan dalam kitab sebut, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih power daripada 1000 karamat. Itu bukan hadis Nabi, tapi kata-kata ulama. Kalau orang tu dapat istiqamah, power istiqamah tu nak banding dengan keramat. Orang tu bising keramat tu wali, lebih power istiqamah. Walaupun benda tu kecil. Mungkin ada orang boleh istiqamah sedekah subuh. Mana tahu ada orang boleh istiqamah sedekah subuh. Besar di sisi Allah SWT sebab dia setiap subuh sedekah. Ada seorang cikgu sekolah saya, ada satu hari dia bawa tabung pada saya. Tabung. Tabung apa ni? Tabung sedekah subuh. Buat apa? Yelah, saya didik anak saya buat tabung. Maknanya sebelum pergi sekolah, satu keluarga lah, sedekah. Tiap-tiap hari, letak dalam tabung. Jadi dah penuh dah ustaz. Bagi kau ustaz. Ikut ustaz lah. Buat apa-apa pun. Untuk sekolah tahfiz untuk apa? Allah, saya kata bagusnya awak. Ustaz pun tak fikir buat macam tu. Saya kata kenapa nak duduk macam tu? Ustaz buat ceramah. Ustaz ceramah, kan ustaz cakap, bila kita setiap subuh tu, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun melainkan malaikat akan dihantarkan oleh Allah untuk berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang bersedekah akan gantian. Jadi saya nak supaya anak saya sentiasa mendapat gantian baik setiap hari. So, saya pun letaklah tabung sedekah subuh di rumah saya. Jadi anak saya sebelum pergi sekolah, dia letak ada 2 sen, 3 sen. Tak kira lah sikit ke banyak. Yang penting, dia dapat doa malaikat setiap hari. Saya dan keluarga saya tiap-tiap hari dapat doa malaikat. Itu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berikanlah kepada orang yang bersedekah itu gantian. Gantian baik, tak kira lah. Allah bagi sihat pun gantian baik. Allah bagi duit banyak lagi pun gantian baik. Allah bagi anak soleh pun gantian baik. Jadi dia nak ajar diri dia supaya istiqamah, dia buat benda macam tu lah. Okey, baik. Itu yang keberapa, saya pun tak ingat lah. Yang berapa dah doktor? Kita tulis. Yang ke-6 Ustaz. Yang ke-7. Yang ke-7, kita tengok apa yang Abu Bakar sebut. Abu Bakar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Hendaklah kamu bermuhasabah. Jadi dia kena ada checklist. Yang ni pun ustaz pun kadang-kadang tak ada ni. Checklist amalan harian. Biasa kita buat checklist Ramadan. Checklist tak Ramadan ni tak buat. So ada checklist, ada senarai semak. Hari ni salat sunat qabliyah.
solat sunat subuh, solat subuh berjemaah, solat sunat isyraq, solat sunat duha, baca Quran 2 muka surat, contoh untuk pagi. Kemudian bacaan maksurat, zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi tak kira lah. Zikir apa pun maksurat ke, ratib haddad ke, tak apa. Itu semua himpunan-himpunan. Tapi yang penting ada zikir pada waktu pagi. Lepas subuh. Kemudian, apa lagi? Kena buat checklist. Solat sunat qabliyah, zuhur. Solat sunat ba'diyah, zuhur. Solat sunat qabliyah, asar. Ada sedekah. Cek hari ni habis, dok sedekah lagi hari ni contoh. Tak sedekah lagi, dia pun terus Maybank to you, bank in. Maknanya ada benda tu. Bila buat secara checklist macam tu, dia akan masuk dalam kategori muhasabah diri. Boleh ke tak boleh buat checklist? Boleh. Bukan nak menunjuk apa, tapi kerana menyahut seruan Abu Bakar As-Siddiq, hasibu anfusakum, kamu kena muhasabah diri kamu. Antaranya checklist lah. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisap. Wazinu a'malakum, dan kamu kena timbang amalan kamu. Qabla an tuzana alaikum, sebelum kamu tuzana, sebelum kamu ditimbang di atas mizan. Jadi kena buat benda ni, insya-Allah dia akan momentum buat amal Ramadan tu akan ada lagi. Baik. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8. Yang ke-8 ialah membaca kisah-kisah orang soleh. Kerana Nabi SAW suruh kita baca kisah orang soleh. Tak kiralah kisah orang soleh sekarang ke atau soleh akan datang. Sebab Nabi pesan, la hasada illa fisnataini. Kamu tidak boleh berdengki melainkan pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Pertama, kamu berdengki dengan orang. Orang apa? Orang yang Allah Ta'ala bagi harta kepada dia dan dia boleh sedekah. Kita pun dengki. Dengki dengan makna bukan nak hilangkan dia punya nikmat, tapi kita nak kejar juga dia. Satu. Yang kedua, berdengki dengan orang yang berilmu. Dia pandai, kita nak pandai juga. Maknanya tak salah kalau kita berusaha untuk melihat orang-orang hebat kerana kita nak menjadi hebat seperti dia. Nabi kata, unzur ila man huwa asfala minkum. Kamu kena tengok kepada orang yang lebih bawah daripada kamu. Betul, itu dalam bab dunia. Dalam bab dunia. Dalam bab dunia, kena tengok orang paling bawah. Payahlah, duit tak ada nak beli Velfire macam dia. Tak usah tengok orang guna Velfire. Tengok orang guna Exora. Aku okey lagi pada Exora. Apa dia? Aku guna Estima walaupun tak Velfire pun. Maknanya, tengok orang yang lebih bawah dalam bab dunia. Tapi dalam bab akhirat, kita tengok orang yang lebih atas. Kita bila pergi masjid, tengok pakcik-pakcik. Tua dah. Tapi boleh sembahyang sunat 4 rakaat lepas isyak. Aku 2 je. Aduh. Jadi dia jadi macam tu. Jadi amalan kita, momentum ibadat kita lebih besar lah. Lebih tinggi lah. Kerana apa? Kerana melihat kelebihan orang lain dan kita nak kita dapat macam dia dapat. Sebab itulah doa, atini ma ataita bihi ibadakas salihin. Itu dalam lagu solat duha. Sebenarnya doa tu doa masuk saf sebenarnya. Doa dalam kitab Al-Azkar sebut bab ma yaqulu idzan taha ila saf. Bab apa yang perlu dibaca ketika masuk dalam saf. Bila kita masuk dalam saf, nak baca apa? Tak sembahyang. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada aku sebaik-baik perkara yang pernah kau kurniakan kepada hamba-Mu yang soleh. Jadi hamba-Mu yang soleh, ya Allah, aku tengok orang tu soleh. Kau bagi pada dia ilmu yang banyak. Aku nak ilmu banyak macam dia. Jadi dia apa nama, dia ada semangat. Aku tengok orang ni soleh. Aku tengok dia sembahyang banyak. Sembahyang duha dia aku tengok sampai 12 rakaat. Aku 2 rakaat pun tak berapa nak rajin. Maka kau bagilah kepada aku kekuatan sebagaimana kau bagi kekuatan kepada orang-orang yang soleh. Itu doa ketika masuk saf. Jadi maknanya di sini Islam menyuruh kita melihat kebaikan orang soleh dengan harapan kita rajin macam dia juga
Dan kita kena doa untuk Allah bagi apa yang Allah bagi pada dia, dapat juga pada kita. Apa doanya? Tadi lah. Sebagaimana doa nak tidur. Doa nak tidur pun gitu juga. Nak macam orang soleh juga. Waktu nak tidur apa doanya? Biasanya Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Itu doa budak tadika. Satu tu je. Betul? Betul. Kena baca, jangan tak baca. Tapi yang tu lah sejak daripada tadika sampai nak mati. Tak tambah-tambah dah. Sedangkan doa nak tidur ni banyak riwayat. Antara riwayat yang paling saya sukalah, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Kenapa saya kata saya sayang doa ni? Saya suka sangat doa ni. Kerana doa ni adalah doa terakhir yang diajarkan oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat ketika kuliah dia, ketika dia dah sakit. Ketika almarhum Tuan Guru Ni Aziz kuliah pagi Jumaat, waktu tu dia sakit dah lah. Dia jalan pun kita tak boleh bersalam lah dengan dia sebab satu tangan pegang tongkat, satu tangan lagi dia pegang bekas air kencing sebab dia kena prostat kan. Dia kan meninggal kanser prostat. Jadi dia bukan air kencing. Jadi dia jalan pun kita tak boleh nak salam. Dua tangan. Tapi ngajar lagi. Saya ingat lagi dia ngajar kuliah pagi Jumaat di Kelantan Kota Baru tu. Saya balik cuti. Balik cuti daripada Johor. Bawa anak saya yang sulung. Kita dengar Tok Guru. Tok Guru ni Tok Guru kepada almarhumatu awak. Tok Guru kepada ayah awak. Dan Tok Guru kepada awak hari ni. Saya cakap kat anak saya. Pergi sampai tu dia ajar doa. Dia ajar doa ni. InsyaAllah nanti saya share doa tu. Tak apa, doa tu ada. Nanti saya share. Saya share dan saya bakal bagi pada Dr. Marina. Dan Dr. Marina share. Baik. Tok Guru hari tu lah kuliah terakhir saya dengar dia secara live. Dia kata hari ni nak ajar satu doa. Ikut saya lah dia kata. Ikut. Kami pun ikutlah. Dia baca Bismika Rabbi, dengan nama Tuhanku. Wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letak belakang aku ni. Aku letak belakang aku nak tidur ni. Wa bika arfa'uhu, dan dengan namamu juga ya Allah aku akan bangkit besok kalau kamu izin. Aku akan bangun pagi esok pun dengan namamu juga. In amsakta nafsi, kalaulah kamu nak sekat roh aku pada malam ni. Yang makna kamu nak matikan aku. Farhamha, tolong kesian. Kalau mau nak matikan aku, tolong kesiankan aku. Wa in arsaltaha, tapi kalau kau nak hidupkan juga aku besok, nak hantar balik roh ni masuk dalam badan aku sehingga aku boleh bangun pagi esok, fahfadha, tolong jaga aku. Tolong pelihara aku, tolong jaga aku. Jaga aku lagu mana? Macam mana bentuk jagaan? Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Sama dengan kau jaga hamba-Mu yang soleh. Kalau kau jaga hamba-Mu yang soleh, dengan cara dia, kau jaga terlibat dengan benda-benda maksiat, tak terlibat dengan benda maksiat, kau pun jaga aku gitu juga. Kau jaga hamba yang soleh ini, waktu semayang dia duduk kat masjid, kau pun jaga aku duduk masjid juga. Ini doa terakhir almarhum Tok Guru Ni Aziz kongsi kepada kami, kongsi kepada saya, khususnya di kuliah pagi Jumaat di Kelantan. Jadi saya suka doa ni. Jadi kenapa saya mention doa ni? Saya sebut sangat doa ni sebab ada perkataan ibadakas salihin. Maknanya kita dengan orang soleh ni bukan setakat kita kena berkawan untuk kita ambil power dia, tapi kita kena tahu sejarah hidup dia. Untuk kita ambil juga semangat dia. Barulah semangat momentum buat ibadat tu ada. Saya buku-buku tentang biografi ulama ni saya beli banyak. Yang almarhum Mustaqwan Sari tulis saya beli. Yang tokoh ulama Nusantara Majlis Agama Islam Kelantan tulis saya beli. Saya suka baca biografi ulama ni kerana kita ni nak tengok macam mana dia untuk kita tiru dia. Okey, bagus, betul-betul. Doa ni adalah Hisnul Muslim. Bagus. Siapa baca Hisnul Muslim? Saya puji. Siapa baca Hisnul Muslim? Syekh Wahaf Al-Qahtani tulis. Kalau sahabat saya, Datuk Dr. Abdul Basit di Pondok Sungai Derian, dia memang terjemah buku Hisnul Muslim dan dia suruh kita amal sungguh Hisnul Muslim. Dia dapat
pengiktirafan khusus daripada pengarang kitab Hisnul Muslim, Syekh Wahab Al-Qahtani, untuk terjemah buku dia dan diedarkan di Malaysia. Jadi dalam tu banyak. Dalam tu banyak doa-doa. Antaranya doa tadilah, doa tidur. Jadi saya cerita tu supaya apa? Supaya kita ni macam orang soleh. Jadi kalau kita doa-doa lagu tu, insya-Allah nanti kita momentum untuk ibadat kita tu sentiasa Allah Ta'ala hangatkan kerana kita minta dengan Allah Ta'ala. Baik, tu muhasabah lah, apalah. Akhir sebelum buka sesi soal jawab. Akhir sekali kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Yang ni yang penting. Kenapa saya kata penting? Selain daripada tadi kan, istighfar lah, apa-apa semua, duduk orang soleh, duduk majlis, belajar. Penting sekali, yang penting sekali, doa pada Allah Ta'ala. Agar Allah kekalkan kita. Sebab tu bila orang 40 kan, Allah Ta'ala sebut khusus dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15, kenapa kita fikir, kenapa Allah Ta'ala ajar doa ni dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dah hafal semua dah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ni apa kaitan dengan umur 40? Doa ni lah doa istiqamah ni. Pertama kita minta Rabbi, Tuhanku, auzi'ni, ilhamkan kepada aku, an ashkura, supaya aku pandai bersyukur. Bersyukur apa? Ni'mataka, dengan nikmat kamu. Syukur nikmat kamu allati an'amta alayya, dan yang telah engkau kurniakan kepada aku, wa ala walidayya, dan engkau kurniakan kepada mak ayah aku. Baik. Kerana orang 40 ni biasanya dia dah ada dah nikmat. Nikmat dia ada anaknya, dia ada keretanya, dia ada kerjayanya, dia ada rumah. Jadi untuk kekal nikmat tu ada pada diri dia, antaranya dia kena syukur. Jadi dia untuk dapat syukur ni ingat senang ke? Oi, susah. Kenapa saya kata susah? Sekejap lagi saya beritahu. Kenapa saya kata susah? Syukur ni. Baik, tu yang pertama, syukur. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Tolong bagi pada aku benda yang kedua, aku boleh beramal dengan amalan soleh yang kau redha. Sebab umur 40 ni hidup dia dah menuju nak mati. Bila menuju nak mati ni, yang kita nak supaya kita ni Allah redha. Allah redha dengan sebab kita buat amal soleh. Jadi untuk dapat keredaan Allah melalui amal soleh ni, kita kena minta tolong Allah. Apa cara minta tolong Allah? Minta tolong Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita suka benda soleh. Ini doanya bunyi wa an a'mala salihan, amal soleh tardah, yang kamu suka. Baik. Dua, sebab umur 40 dah nak mati ni. Bila dah nak pergi mati, dia kena duduk dengan soleh. Jadi momentum Ramadan tu akan dapat terus lah, sebab kita ada doa. Aku nak amal soleh. Nak amal soleh bulan Ramadan kita buat. Jadi dia akan terus. Kenapa? Kerana doa kita tu. Baik. Dua. Yang ketiga, orang umur 40 ni antara waktu yang paling dia bermasalah dengan anak-anak dia. Sebab nak fikir macam mana lah anak aku. Sebab tu umur 40 tu, anak dia tengah umur remaja. Umur remaja faham-faham lah. Umur remaja ni budak, kalau bahasa Arab dia panggil murahiq, umur remaja. Bila murahiq, umur remaja ni, perkataan murahiq tu maksud dia, orang Kelantan kata rohok. Asal kata murahiq tu, orang Kelantan kata rohok. Rohok ni maksud dia merumitkan. Umur yang sentiasa merumitkan orang. Jadi dia kena minta dengan tolong Allah supaya Allah solehkan. Sebab waktu tu anak dia tengah umur remaja. Bila anak tengah umur remaja, wa aslih li fi dhurriyyati, tolong solehkan zuriat aku. Yalah, sebab waktu tu anak dah ada. Dan penting sangat untuk anak jadi soleh. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat pada kamu, wa inni minal muslimin, dan aku serah diri pada kamu. Aku orang Islam. Baik. Jadi doa wa an a'mala salihan ni doa yang boleh menyebabkan kita istiqamah dan tak rasa malas dalam ibadat. Sebab apa? Sebab kita minta dengan Allah. Jadi yang terakhir ni kena doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak supaya kita ni kekal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa an a'mala salihan tardah. Dan benda ni payah. Antara benda paling payah ialah syukur pada Allah, zikir pada Allah, upgrade ibadah. Ini benda payah. Kenapa saya kata payah? Okey, baik.
Kalau kita biasa dengan doa Nabi, saya ni suka tulis doa-doa, jadi saya banyaklah baca buku-buku bab doa ni. Kalau kita biasa dengan doa Nabi, doa Nabi ni kalau nak doa sesuatu dia baca Allahumma inni as'aluka. Ya Allah aku nak. Tu as'aluka. Contoh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Aku nak ilmu bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Maknanya dia punya skrip doa Allahumma inni as'aluka. Tetapi bila minta zikir, minta supaya Allah bagi dia ni peluang untuk zikir pada Allah, ingat Allah. Bila minta syukur, bila minta upgrade ibadat, Nabi tak doa Allahumma inni as'aluka zikraka wa syukraka wa husna ibadatika. Tak. Nabi guna skrip lain. Nabi guna skrip Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Doa ni doa masyhur. Saya ni ada satu apps dalam apa handphone saya ni. Apps hadis. Apps hadis ni kalau kita type Allahumma inni ala, dia akan keluar semua doa-doa yang ada perkataan. Saya pun cuba type lah dalam Allahumma inni ala dalam apps tu. Saya nak tahu apa dia, apa lagi doa lain lagi dia baca. Allahumma a'inni ala, maksudnya ya Allah kau bantulah aku. Bantu, bukan ya Allah aku minta. Beza ya Allah aku minta dengan ya Allah bantulah aku. Jadi Nabi sebut dalam bab zikir, bab syukur, bab upgrade ibadat ni, Nabi kata Allahumma a'inni, ya Allah kamu bantulah aku supaya aku boleh berzikir padamu, supaya aku boleh bersyukur padamu, dan supaya aku boleh memperbaiki ibadatku kepadamu. Maknanya upgrade ibadat. Baik. 3 perkara ni Nabi guna skrip ya Allah tolong aku ya Allah. Bukan Nabi guna skrip ya Allah aku nak. Kan ada beza. Dia guna skrip ya Allah tolong aku supaya aku ni boleh berzikir padamu, supaya aku boleh bersyukur padamu, boleh upgrade ibadat aku padamu. Maknanya benda ni bukan benda senang, benda susah. Bila benda ni benda susah, maka skrip yang digunakan oleh Allah, oleh Nabi, Allahumma a'inni. Dan saya type perkataan Allahumma a'inni ni tuan-tuan. Type Allahumma a'inni dalam hadis-hadis Nabi, dia ada 2 je skrip ni. Allahumma a'inni ala. 1, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua waktu Nabi nak wafat. Waktu Nabi nak wafat, Nabi baca Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah bantulah aku menghadapi susahnya mati. Maknanya nak hadapi susahnya mati ni satu benda susah. Sehingga Nabi minta tolong Allah, ya Allah tolong aku supaya aku dapat hadapi susahnya mati. Skrip yang sama Allah Ta'ala guna, ya Allah, dan Nabi guna. Skrip yang sama, ya Allah tolong aku supaya aku boleh berzikir padamu, supaya aku boleh bersyukur padamu, supaya aku boleh sentiasa upgrade ibadatku kepadamu. Mana nak dapat syukur, nak dapat zikir, dapat upgrade ibadat ni, susah dianya macam susah nak hadapi mati. Sebab tu Nabi guna skrip sama. Jadi, kalaulah doktor buat program hari ni macam mana nak kekalkan momentum, saya nak bagi tahu doa Nabi ni sudah dapat memberi faham kepada kita, nak upgrade ibadat kita supaya lagi baik, lagi comel ni payah. Payah macam mana? Sampai Nabi doa Allahumma a'inni. Nabi tak doa Allahumma inni as'aluka. Nak bagi tahu nak upgrade ibadat kita ni payah. Dia tak macam nak upgrade dunia. Upgrade dunia senang je. Dulu guna kereta kancil, lepas tu duduk tak lama tukar kereta besar sikit. Itu upgrade dunia. Tapi kalau upgrade ibadat ni, Allah, cuba tanya ramai orang. Apa maksud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah? Tak faham. Waktu tadika dulu faham tak ngapa? Tak faham juga. Waktu tingkatan 1 tak faham. Waktu tingkatan 5 tak faham. Ni nak mati tak faham juga. Mana ada upgrade ibadat, sama je. Bacaan at-tahiyyah kita tidak dapat dihayati sebagaimana kita tadika dulu. Maknanya nak upgrade ibadat ni susah. Oleh kerana susah upgrade ibadat, maka kita kena doa pada Allah. Jadi kalau nak momentum Ramadan tu kekal, maka banyakkanlah doa-doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni doa istiqamah lah contohnya, terutamanya doa istiqamah. Antara doa tadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, itu doa untuk kita dapat istiqamah
dalam ibadat kita. Saya rasa cukuplah sekadar tu, lebih kurang sejam. Kalau ada soal jawab, kita bersoal jawab dulu sebelum kita akhiri program kita. Silakan kalau ada soalan. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita buka dulu soalan. Jika ada sahabat nak tanya kepada Ustaz sebarang soalan mengenai tajuk kita hari ini, boleh silakan nak tanya terus ataupun nak type di ruangan chat. Ustaz, nak mengekalkan momentum ni Ustaz, selain daripada 9 yang Ustaz cerita ni dan juga doa-doa yang Ustaz cakap tadi, ada tak Ustaz amalan-amalan daripada bacaan Al-Quran tertentu yang boleh kita amalkan? Okey. Daripada kita baca Al-Quran hari-hari lah, kita baca 5-6 ke surat, 5-6 ke surat. Baik, okey. Bila tanya tentang bacaan Quran ni, saya nak sebut dulu bagaimana alim ulama kita mengambil Al-Quran sebagai fadilat. Di ayat-ayat fadilat. Okey, saya nak beritahu dulu. Dia ada pertama, saya sebut dulu. Pertama, berdasarkan yang Nabi ajar. Pertama, berdasarkan Nabi ajar. Nabi bagi tahu ayat ni untuk ni. Ayat ni untuk ni. Contoh, Nabi bagi tahu surah Al-Waqi'ah untuk murah rezeki. Ada kan? Maknanya itu berdasarkan Nabi bagi tahu. Yang contoh lain lagi. Baca ni untuk siapa-siapa yang nak bersalin. Yang nak bersalin, Nabi ajar nak suruh senam bersalin. Pertama ayat kursi, baca di sisi orang nak bersalin. Yang kedua baca inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Baik. Surah apa? Surah kejap. Kita tengok. Surah Al-A'raf juzuk 8. Surah Al-A'raf juzuk 8 muka surat 157. Muka surat 157 ayat 54. Surah Al-A'raf ayat 54. Yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq, dengan yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Ayat ni ayat untuk memudahkan bersalin. Ni siapa bagi tahu ni? Ni Rasulullah bagi tahu. Rasulullah bagi tahu adalah kitab Jami' al-Hadis. Berdasarkan apa? Berdasarkan kisah Rasulullah bagi tahu kepada Zainab binti Jahshin dengan seorang lagi anak isteri baginda nama Zainab dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah, Zainab, kau baca ayat ni, 4 kombinasi ayat ni di sisi Fatimah. Waktu tu Fatimah baru nak melahirkan anak. Jadi maknanya berdasarkan Nabi cakap. Nabi yang cakap, ayat ni kelebihan gini, ayat ni kelebihan gini. Itu yang pertama. Sebelum saya jawab soalan doktor lah, sebab doktor tanya ayat mana. Okay. Satu. Yang kedua berdasarkan cerita dalam ayat. Cerita dalam ayat. Contoh, kenapa nak lembutkan hati kita baca surah Toha? Sebab ada cerita. Siapa nama? Sayyidina Umar dengar ayat menyebabkan lembut hati. So berdasarkan cerita dalam ayat. Saya tulis buku tajuk ni, buku tajuk Quran Syifa. Saya tulis buku tajuk ni. Yang ketiga berdasarkan kefahaman di sebalik ayat. Ada kefahaman tersirat di sebalik ayat. Contoh orang batu karang. Orang batu karang nak baca ayat. Nak suruh pecahkan batu karang dia. Okey, ayat akhir surah Al-Mu'minun. Untuk pecahkan batu karang. Tapi kena jumpa doktor jugalah. Tapi selain jumpa doktor, nak buat air untuk pecahkan batu karang, nilai airnya. Ayat afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kenapa ayat ni? Sebab ketika ayat ni turun, Nabi pernah bersabda, Nabi kata, "Lau qara'a hadhil ayah rajulun wa huwa ala ra'si jabalin muqinan biha lazalat." Nabi kata, kalaulah ada orang baca ayat ni, ayat akhir surah Al-Mu'minun ni, kalaulah ada seorang tu baca di puncak gunung, power ayat ni, gunung boleh hancur.
Tu Nabi beritahu. Powernya ayat ni, gunung boleh hancur. Maka ahli ulama pun ambil kesimpulan, ayat ni Nabi bagi tahu, kalau gunung boleh hancur, setakat batu karang senyum dah. Itu maksud dia. Itu berapa dah? 3 dah. Okay, yang keempat berdasarkan makna ayat. Berdasarkan makna. Macam mana berdasarkan makna? Okey, contoh. Contoh kalau orang tu kena anxiety. Murung je, maka dia kena baca ayat sakinah. Dalam Quran dia ada 6 ayat sakinah. Ayat sakinah, ayat-ayat ketenangan. Ayat-ayat ketenangan, untuk dapat ketenangan dia baca ayat sakinah lah. Yang ada ungkapan sakinah, huwallazi anzalas sakinah. Sakinah itu maksud dia tenang. Yang ini diamalkan sendiri oleh Ibnul Qayyim Jauziyah dan juga Ibnu Taimiyah ajar benda ni. Adalah kitab Madarijus Salikin. Baik, jadi kita pun jawab soalan. Kalau nak istiqamah, ayat mana? Ayat mana? Baik. Nak istiqamah ayat mana? Jadi kita tengoklah, ada tak Nabi bagi tahu? Kita tengok kaedah tadi lah. Ada tak Nabi bagi tahu? Kena cari satu-satu Nabi bagi tahu, kena cari hadis lah. Itu satu. Yang kedua, ada tak? Ada tak nak amalkan ayat untuk dapat istiqamah ni? Ada tak cerita? Cerita-cerita macam surah Taha tadi. Yang kedua. Yang ketiga, ada tak kefahaman di sebalik ayat tu? Macam surah batu karang tadi. Yang keempat, ada tak makna-makna istiqamah dalam ayat Quran yang boleh menyebabkan kita amal, kita nak ambil berkat istiqamah. Yang ni mungkin adalah yang keempat. Ada ayat-ayat istiqamah tadi kan? Istiqamah kan ada tadi, saya sebut surah Fussilat, surah Ahqaf. Yang tu mungkin boleh kita nak amalkan. Tapi saya kena rujuk dulu lah kitab-kitab lain lagi kok ada. Kalau saya jumpa, saya share. Jadi saya cakap dulu kaedah kita mencari ayat untuk dapat istiqamah. Jadi kalau saya cari rupanya, contoh kalau saya carilah hadis Nabi, ada ayat ni, saya akan PM doktor. Nak bagi tahu sekarang, saya hanya bagi tahu kaedah mencari dulu, lepas tu saya akan cari insya-Allah. Kalau ada Nabi sarankan, kita ajar apa yang Nabi sarankan. Kalau tak ada, kita tengok yang kedua, yang ketiga, tengok apa yang ulama sebut untuk dapat istiqamah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, soalan seterusnya, Ustaz, antara istighfar dan selawat, mana yang elok diamalkan sepanjang hari? Okey, baik. Dua-dua elok. Nabi sebut, saya sebut yang Nabi sebut dulu. Man lazimal istighfar, siapa-siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah Ta'ala akan jadikan untuknya min kulli dhiqin, daripada segala kesempitan, min kulli dhiqin makhraja, akan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin, dan daripada segala keresahan, faraja, akan ada jalan penyelesaian. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah Taala bagi pada dia rezeki yang dia tak sangka-sangka. Jadi itu kelebihan dalam istighfar. Kelebihan selawat, Nabi sebut dalam hadis, siapa selawat pada aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat kepada dia berapa kali? 10 kali. Turun rahmat. Baik. Pada hari Jumaat, kalau hari Jumaat, khusus saya cerita ni khusus hari Jumaat. Kalau khusus hari Jumaat, ulama-ulama kita kata selawat nombor 1. Sebab dia ada arahan khusus. Nabi sebut, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal ialah hari Jumaat. Fa'akthiru, maka perbanyakkanlah alayya, ke atas aku, as-salah, berselawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sungguhnya selawat kamu akan dibentangkan oleh malaikat kepada aku. Sahabat bertanya, macam mana malaikat bentang selawat padamu ya Rasulullah? Wa qad balita, sedangkan kalau kamu dah wafat, nanti jenazah kamu hancur. Tu sahabat tanya. Maka Rasulullah jawab, innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Taala haramkan bumi daripada makan jasad para nabi. Jadi kalau kita selawat pada Nabi pada hari Jumaat, confirm dia sampai pada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu orang yang berselawat. Tu hari Jumaat. Okay, kalau hari-hari lain, alim ulama kita bagikan kepada kita cadangan. Dia kata zikir kita ni kena ada untuk kita.
kena ada untuk Rasulullah SAW dan kena ada untuk Allah. Untuk kita istighfar sebab dosa kita banyak. Untuk Rasulullah selawat supaya darjat Rasulullah makin tinggi di sisi Allah. Dia tinggi dah. Tapi doa untuk dia dapat wasilah, untuk dapat maqam mahmudah, untuk dapat tempat-tempat yang tinggi di sisi Allah Taala, kita selawat. Itu untuk Rasulullah. Dan untuk Allah, la ilaha illallah subhanallah. So ulama-ulama kita kata 300 pagi, 300 petang. So ada untuk diri kita, ada untuk Allah, ada untuk Rasulullah. 300 istighfar, 300 pagi, 300 petang, 100 istighfar, 100 selawat, 100 tahlil ke tasbih ikutlah. 300 pagi dan 300 petang. Baik. Untuk dapat apa tu? Untuk dapat 3 dapat. Okey, baik. Ada satu hadis Ubay bin Ka'ab. Ni cerita khusus untuk selawat. Kalau tanya saya selawat dengan doa. Tapi tadi selawat dengan istighfar kan? Tapi selawat dengan doa ni. Baik. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ni ada dalam buku saya, tajuk buku saya, amalan-amalan yang dijanjikan keampunan. Amalan yang dijanjikan keampunan ni saya senaraikan 21 amalan. Nanti saya send dia punya PDF pada doktor. Cerita tentang selawat. Ubay bin Ka'ab kata, ya Rasulullah, kalau aku nak selawat pada kamu, kalau aku selawat 1/3, 2/3 doa, boleh tak? Dia punya nisbah. Selawat 1/3, 2/3 doa. Nabi kata, insyita, kalau nak buat-buatlah, tak ada masalah. Boleh buat gitu. Tapi kalau kau tambahkan lagi selawat kau, lagi bagus. Itu 1/3. Dia pun jawab lagi. Kalau gitu, ginilah ya Rasulullah. Kalau 1/2, contohlah, kalau aku nak minta sesuatu dengan Allah Ta'ala ni, aku nak minta 10 perkara. Jadi aku selawat 10. Aku minta 10. Jadi 1/2. 1/2 selawat, 1/2 minta. Jadi Rasulullah kata, ikutmu lah. Tapi kalau tambah lagi bagus. Dia kata kalau 2/3 selawat. Lebih tu baru doa. 1/3 je doa. Rasulullah kata, bagus. Kalau kamu nak. Tapi kalau tambah, lagi bagus. Tambah apa? Tambah selawat. Kalau gitu ya Rasulullah, aku nak selawat belaka. Tak nak doa dah. Pandangan selawat. Seluruhnya aku selawat. Rasulullah kata, idan boleh. Kalau kau buat gitu, Rasulullah kata, yughfaru laka dzambuka, akan diampunkan untukmu dosamu. Satu lagi, wa yukfa laka hammuka, dan segala permasalahanmu akan diselesaikan. Jadi berdasarkan hadis ni, maknanya kalau kita selawat banyak, kita akan dapat bonus keampunan dan bonus selesai masalah. Tu power selawatnya. Dia akan dapat berdasarkan hadis ni. Nanti saya share lah buku ni terus. Buku amalan apa ni, saya share. Buku ni saya siap Ramadan. Ramadan baru ni saya buat kultum di masjid. Ni masjid kampus saya lah, Masjid Taman ni. Kultum 7 minit kuliah lepas asar. Tajuk amalan-amalan yang dijanjikan keampunan. Hari pertama 1 amalan, hari kedua 2 amalan, hari ketiga 3 amalan. Jadi sampai nak habis tu, jemaah kata, Ustaz, kalau Ustaz setakat cakap kami tak ingat. Ustaz buat buku lah sikit. Segala apa yang Ustaz cakap tu, Ustaz bukukan. Saya kata okey. Saya pun boleh adalah lebih kurang dalam 44 buku surat. 44 buku surat. Dalam tu adalah amalan-amalan yang menjanjikan keampunan. Jadi salah satunya selawat lah. Sebab tu saya kata menjanjikan keampunan. Sebab tadi Nabi sebut, Nabi kata, idan, so kalaulah kamu berselawat banyak, Allah ampun dosa kamu dan Allah selesaikan permasalahan kamu. Jadi antara selawat dengan istighfar, dua-dua bagus. Cuma kalau kita selawat banyak, dia dapat satu lagi bonus, iaitu diampunkan dosa. Buku saya tu ada dalam muka surat 42. Dah send. Okey. Dalam Facebook, dalam komputer dah ada, dalam WhatsApp dah ada. Dah send.
Okey. Okey. InsyaAllah Ustaz, soalan seterusnya, bagaimana dengan cadangan zikir Ya Allah sebanyak 1000 kali pada hari Jumaat? Zikir Imam Ghazali kot ini. Imam Ghazali. Imam Ghazali ajar zikir Ya Allah 1000 kali setiap Jumaat. Zikir Imam Ghazali ni ada dalam kitab beliau. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi salah satu cara untuk menampakkan banyaknya, Imam Ghazali cadangkan zikir Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 1000 kali. Boleh amalkan, tak ada masalah. Tapi macam-macam mana pun dia akan lebih zikir yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Macam-macam mana pun. Macam-macam mana pun ada kelebihan zikir dalam hadis Nabi tu lebih besar. Dan kalau kita nak kelebihan sesuatu amalan ni, kita kena tengok Nabi yang bagi tahu. Yang tu confirm. Kalau orang lain bagi tahu, belum tentu. Sebab Nabi dia ada pengiktirafan daripada Allah SWT. Contohlah kalau saya beritahu, baca ayat ni boleh ni, baca ayat ni boleh ni. Belum tentu betul. Mungkin betul sebab mujarrabat. Mujarrabat ni maksud dia, pengalaman saya. Contoh. Kalau kita ngubah orang masuk jin, kita baca ayat kursi, antara ayat yang kita tengok jin takut, jin rasa itu ialah ayat sihir. Majitum bihis sihr, innallaha sayubtilu. Ayat tu lah. Ya, saya pernah ngubah seorang pelajar daripada Iraq. Saya ni pelajar Iraq, buat PhD kat UTM, pelajar tu. Isteri dia kena gangguan. Saya duk ingat isteri dia kena gangguan tu, ingat ke jin Melayu. Jadi datang kat masjid, saya pun baca, dia dah ketah. Kemudian saya pun cakap Melayu. Dia diam je. Kata apa hal lah jin ni? Masuk tak nak cakap. Tiba-tiba saya cakap Arab. Cakap Arab jawab. Oh, rupanya jin dia kat Iraq. Jadi yang saya heran, jin ini dia amat takut bila saya baca majitum bihis sihr. Innallaha sayubtilu. Sebab dia orang jin Arab, dia faham. Dia takut dengan ayat tu. Jin Melayu tak takut sangat. Mungkin sebab dia tak faham. Jadi pengalaman saya baca ayat tu, jin takut. Jadi saya bagi tahu pada orang lain, itu pengalaman. Jadi pengalaman ni belum tentu. Mungkin saya baca jadi, orang lain baca tak jadi. Atau orang lain baca jadi, saya baca tak jadi. Wallahu a'lam. Tapi kalau Nabi yang bagi tahu ayat tu, itu janji Nabi SAW. Jadi kalau Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah ni, yang ada janji Nabinya tentang siapa-siapa baca Ya Allah 1000 kali, tak ada janji Nabi. Tapi Allah suruh ada. Allah suruh baca banyak. Banyak mana Allah Ta'ala akan bagi pahala, itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Bolehlah zikir Ya Allah, Ya Allah 1000 kali pada hari Jumaat lah. Pada hari Jumaat, kerana beriman dengan ayat Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Ada lagi? Ada sebarang soalan lagi kan untuk kita tanya kepada Ustaz? Ustaz, kalau macam orang wanita perempuan kan Ustaz, so kita akan di-judge lelaki perempuan sama aja sebesar zarah kebaikan kita ataupun keburukan kita. Tapi kan orang perempuan kan kita nak belajar sangat macam tu, tapi kan kita terhad sebabkan kekangan tanggungjawab kita sebagai isteri, ibu semua Ustaz. Jadi kita tak boleh nak terkejar-kejar sangat macam mana kalau lelaki yang banyak melakukan ibadah, berjemaah dan sebagainya Ustaz. Jadi macam mana pandangan Ustaz macam tu? Suami kita buat ibadah, kita mendapatkan Ustaz? InsyaAllah boleh dapat. Sebab gini, sebab orang perempuan ni idza sallat khamsaha wa samat syahraha. Bila dia sembahyang 5 waktu, dia puasa, dia jaga wa ta'at ba'laha, dia taat kepada suami dia, dia boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu dia kehendaki. Ini sebenarnya saya pun ada sebut dalam ceramah saya. Saya kata orang perempuan ni, kalau dia betul-betul jaga rumah dia, jaga sembahyang dia, jaga puasa dia, jaga ketaatan suami dia, dia boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu dia kehendaki. Maknanya satu kelebihan besar orang perempuan yang jaga rumah tangga ni, dia boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu. Habis kalau dia duduk
Kalau dia duduk aktif kat luar sana tu, insya-Allah dia masuk syurga. Tapi kalau terkurang di rumah, takut dia tak masuk melalui pintu, dia masuk melalui jendela. Kenapa? Sebab pintu duduk sini. Faham tak maksud saya? Idza sallat al-mar'atu khamsaha wa ahsanat farjaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'a. Bila dia seorang perempuan sembahyang 5 waktu, dia jaga maruah dia, dia puasa bulan Ramadan, dia taat suami dia boleh masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia kehendaki. Mana ni pintu dia di situ. Jadi bila pintu dia di situ, dia kena jaga betul-betul rumah dia kena taat betul-betul suami dia, insya-Allah dia boleh masuk syurga tu. Tapi kalau kurang rumah dia, suami dia pun tak puas hati sangat kat dia sebab aktif sangat persatuan ni. Bagus persatuan tu bagus. Persatuan baikan lah, persatuan Yasin lah, persatuan wirid lah, ada berlaku. Tapi suami ada something, insya-Allah dia masuk syurga. Tapi tak ikut pintu lah. Sebab yang ikut pintu syaratnya macam ni. Kok masuk ikut jendela, tak pernah sabar lah pula. Jadi itulah perumpamaan yang saya nak bagi tahu. So, orang perempuan ni sebenarnya senang masuk syurga sebenarnya. Memanglah kalau hadis Nabi sebut orang perempuan banyak ramai ahli neraka tak. Kan sebut tapi dia sebut antara sebab ahli neraka sebab takfurnal ashir. Dia banyak hoha pada suami dia. Tu takfurnal ashir. Jadi kalau dia okey dengan suami, rumah tangga okey, tambah pula dia dengan masyarakat pun okey, aktif apa semuanya, rumah pun okey, anak pun okey, senang dia masuk syurga. Tapi dia terpaksa terhad program kemasyarakatan dia kerana jaga rumah tangga dia. Tak apa, dia masuk syurga melalui pintu dan dia akan dapat pahala. Saya pesan isteri saya suruh rumah. Saya suruh masuk masa. Saya pesan kat dia, awak ni kalau saya nak pergi kuliah, awak iron baju saya comel-comel. Jadi saya baca khutbah, awak dapatlah pahala tu. Saya ikut. Kan baca khutbah tiap Jumaat. Saya baca khutbah di masjid. Awak untung duduk rumah je. Tapi awak dah iron baju saya. Dah pakaikan siapkan pakaian untuk saya, serban saya, apa semua. Apa yang saya buat tu insya-Allah awak dapat. Dan anak-anak saya pun sebenarnya isteri saya yang banyak ngajar Qurannya. Kalau nak banding dengan saya sebab saya sibuk kat luar ni kan. Jadi anak saya semua baca Quran dengan mak dia. Jadi walaupun orang cakap pada saya, isteri ustaz tak aktif lah. Tak aktif dalam masyarakat, tak ada nak usrah sana, usrah sini. Sebab anak bongsu saya kan Down syndrome. Jadi tak apa, dia akan masuk syurga melalui pintu yang dia kehendaki. Saya cakap gitu guys. Dia akan masuk syurga melalui pintu yang dia kehendaki sebab saya redha pada dia, anak saya okey, tak apalah. Jadi tak perlu sedih lah. Kenapa? Kerana dia akan dapat. Syaratnya suami dia pun dapat aktif kerana isteri ada jaga. Gitu ceritanya. Saya tak boleh fikir lah kalau dia tak ada sekejap dia balik kampung, sudah saya tak tahu apa. Pakai baju putus balik suami. Gitulah. Maknanya cantik dah Allah Ta'ala buat tu. Jadi kalau nak sedih sangat pun tak perlulah sedih sangat. Cuma kita push suami kita supaya suami kita aktif. InsyaAllah kita akan dapat pahala melalui itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, ada sebarang soalan lagi ke? Saya rasa dah dekat 10.41 dah. Kalau tak ada soalan Ustaz, sini kami mewakili sahabat-sahabat saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz sudi bersama kita pada malam ini. Banyak pengajaran dan perkongsian Ustaz. Saya 10 cara-cara momentum lah. Dan juga seperti biasa Ustaz selalu share dengan kita nota-nota Ustaz, buku-buku Ustaz secara PDF. Semoga Allah kurniakan pahala dan juga rahmati kehidupan Ustaz dan keluarga Ustaz. Dengan ini sebelum kita menutup majlis kita, ingin saya mohonlah Ustaz seperti biasalah bacakan doa buat kami jemaah semua yang hadir pada malam ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi wal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami.
Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, rahmati dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasuh dan mendidik kami ketika kami kecil, dan sekiranya mereka telah pergi menemui ilmu, ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak-anak dan zuriat keturunan kami, ahli keluarga kami, pasangan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa sekalian umat Islam, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau kurniakan kepada kami seluruh kebaikan yang pernah Engkau kurniakan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurniakan kepada kami keberkatan dalam segala apa yang telah Kau kurniakan kepada kami, yang terdiri daripada umur kami, ilmu kami, harta kami, zuriat keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami ketika kami hidup, berkatilah kami ketika kami berada di alam barzakh, dan berkatilah kami serta rahmatilah kami ketika kami bertemu denganmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, yang mencintai ilmu pengetahuan, yang beradab sopan, yang sentiasa mendoakan kami ketika kami hidup, dan juga mendoakan kami ketika kami berada di alam barzakh nanti dengan rahmat kasih sayang-Mu jua, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, Kau jadikanlah perkumpulan kami sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan Kau jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang sentiasa terhindar daripada dosa. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Dan jangan Engkau jadikan walau seorang daripada kami tergolong dalam kalangan orang yang terhindar daripada rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lilladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.